Apa perasaan kita apabila mengetahui tokoh-tokoh suci Islam yang diagungkan, yang dihormati seperti Imam Hussein, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jalani dan beberapa tokoh Islam yang lain pernah menjadi mangsa kekejian para ulama dan para pemerintah mereka di zamannya. Golongan ulama telah memfatwakan tokoh-tokoh suci Islam ini sebagai murtad, sesat dan kafir. Dan lebih malang lagi, masyarakat dan kerajaan yang diperkudakan oleh golongan ulama telah melakukan penganiayaan sehingga tokoh-tokoh ini ada yang disahidkan, dipenjarakan, diseksa, dianiaya, dipulaukan dan dicaci maki. Putera para syahid Imam Hussein, lahir 4 Hijrah, syahid 61 Hijrah. 100 orang kadi dan mufti Mahkamah Bani Umayyah telah menandatangani dan menurunkan cok mohon mereka masing-masing ke atas dokumen yang mengisytiharkan Imam Hussein sebagai murtad. Keputusan tersebut diketuai oleh Qadi Suris. Akhirnya cucu kesayangan Rasulullah SAW terpisah badan dan kepalanya di padang Karbala. Imam Abu Hanifah, lahir 80 Hijrah, wafat 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah dipenjarakan dan diracun semasa dalam penjara. Apabila beliau sedar beliau telah diracun dan merasi racun tersebut yang berjalan di seluruh darahnya, beliau jatuh sujud di lantai dan meninggal dunia dalam keadaan itu. Qadi Nurullah Sotari telah berkata, Syekh Ismail mengalahkan makam Abu Hanifah di Kufah digali kembali dan tulang-tulangnya dibakar. Sebaliknya seekor anjing ditanam di makam tersebut dan makam tersebut kemudiannya telah menjadi tandas awam di kota Baghdad. Imam Malik bin Anas, lahir 93 Hijrah, wafat 179 Hijrah. Imam Malik akibat difatwakan oleh para ulama, beliau telah dibawa ke mahkamah sebagai seorang penjenayah. Pakaiannya dikoyak dan dihukum 7 kali sebat di belakangnya. Belakangnya menjalani luka teruk dan kedua-dua tangannya ditarik sehingga terkehil. Imam Syafi'i, lahir 150 Hijrah, wafat 204 Hijrah. Diriwayatkan para ulama pada waktu itu melabelnya sebagai lebih berbahaya daripada iblis. Beliau telah dituduh membiarkan Syiah dan pandangan itulah menyebabkan beliau dipenjara. Ulama-ulama Iraq dan Mesir sangat menentang beliau, menyebabkan tuduhan-tuduhan para ulama tersebut menyebabkan beliau dibawa daripada Yaman ke Baghdad. Perjalanan yang memalukan dipenuhi dengan kesusahan dan penghinaan ke atas Imam Syafi'i. Beliau telah dihujani berbagai ejekan, kata-kata pedas dan maki hamun. Imam Ahmad bin Hanbal, lahir 164 Hijrah, wafat 241 Hijrah. Imam Syafi'i mengiktiraf Imam Ahmad bin Hanbal sebagai seorang ulama yang paling tinggi darjatnya, pakar dalam bidang hadis, falsafah, bahasa dan seorang penafsir Al-Quran yang agung. Beliau telah dilemparkan dalam penjara, diikat dengan 4 rantai besi yang berat. Beliau telah dibawa daripada Tarsus ke Baghdad dengan berjalan kaki. Dalam bulan Ramadan, semasa beliau berpuasa, beliau diletakkan di bawah matahari terik tanpa baju dan belakangnya disebat tanpa peri kemanusiaan. Imam Bukhari, lahir 1 Hijrah, seorang pengumpul dan penyusun hadis-hadis Rasulullah SAW yang agung. Kitab beliau Sahih Bukhari adalah kitab yang tiada bandingannya, diakui sebagai kitab paling sahih selepas Quran. Walau bagaimanapun, beliau juga telah diisytiharkan murtad oleh para ulama dan beliau telah dibuang negeri. Imam Ghazali, lahir 450 Hijrah, meninggal 505 Hijrah. Imam Ghazali tak perlu diperkenalkan kerana beliau adalah seorang para pemimpin Islam paling unggul di era pertengahan. Pemimpin seperti beliau hanya boleh kira dengan jari. Kitab-kitab seperti Ihya Ulumuddin dan Kimia Sadat ada di antara beberapa karya termasuk yang sampai hari ini disanjung dipuji oleh umat Islam. Malangnya, para ahli fiqh dan ulama pengikut mazhab Imam Malik telah menyalah tafsirkan pandangan-pandangan Imam Ghazali dan mereka menuduh beliau sebagai etis dan mengatakan bahawa segala konsep yang diketengahkan oleh beliau, oleh itu Imam Ghazali adalah hasil buah fikirannya sendiri yang tiada kaitan dengan agama Islam. Akibat terpengaruh dengan para ulama tersebut, Ali bin Tahfin telah memerintahkan semua kitab Ihya Ulumuddin dan karya-karya Imam Ghazali dirampas dan dibakar. Seterusnya, raja tersebut memerintahkan agar semua pengikut Imam Ghazali ditangkap dan dipancung. Syekh Abdul Qadir Jalani, lahir 470 Hijrah, wafat 561 Hijrah, adalah diketahui bahawa Al-Amanah Abdul Farah Abdul Rahman bersama 200 pengikutnya telah mengeluarkan fatwa sesat dan murtad ke atas Syekh Abdul Qadir Jalani. Ibn Rushd boleh dianggap sebagai matahari di ufuk pengajian dan keilmuan. Beliau lahir pada 520 Hijrah, wafat 595 Hijrah.
Beliau seorang ahli falsafah serta pakar dalam ilmu agama dan perubatan. Beliau juga pakar dalam bidang matematik. Tuduhan yang dilemparkan oleh musuh Ibn Rushd telah menjadi isu hangat dan menjadi isu negara. Masjid Cordoba menjadi tempat perhimpunan para ulama dan ahli falsafah yang hanya bertujuan untuk memberi penerangan dengan mengadakan berbagai-bagai fitnah membuktikan kesesatan dan kemurtadan Ibn Rushd kepada masyarakat. Akhirnya Ibn Rushd dipenjarakan di Mushina. Ibn Taymiyah lahir 661 Hijrah, wafat 728 Hijrah. Ibn Taymiyah seorang ulama yang terkenal, tekun dalam himati agama. Beliau dikenali sebagai seorang yang warak dan kebijaksanaan beliau diakui semua pihak. Seorang pembela Islam yang tegas, tapi beliau juga terpaksa mengalami kesengsaraan di tangan para ulama. Beliau telah dipenjarakan, diseksa dalam jangka waktu yang lama sehingga meninggal dunia. Kisah tokoh-tokoh suci ini memperlihatkan bagaimana penganiayaan dan pembunuhan terkutuk tersebut telah benar-benar menimbulkan kemurkaan Allah SWT. Nampaknya pada pandangan Allah SWT, selagi seorang itu mengaku sebagai Islam dan mengucap kalimah syahadat, individu atau kelompok tersebut adalah Islam. Seharusnya kisah tokoh-tokohnya harus jadi iktibar. Malangnya, umat Islam masih bermain dan bergelombang dengan najis dosa yang sama, iaitu fitnah dan perbunuhan yang bermula dengan isu mengkafirkan. Kekejian ini yang mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Dia pasti akan mengenapkan janjinya, seperti mana firman-Nya, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam. Ia akan menetap di dalamnya, dan Allah Ta'ala murka kepadanya dan melaknatnya dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. Dalam surah Nisa ayat 93. Sebenarnya setiap abad ada saja para tokoh suci Islam yang difatwakan sesat dan kafir oleh para ulama di zaman mereka. Dan banyak kerajaan Islam telah tumbang kerana mereka bersekongkol dengan para ulamanya melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Amat menyedihkan kerana kejahilan kekejian ini masih terus berlaku, dan umat Islam perlu berhati-hati terhadap permasalahan ini. Dan perhatikanlah, mana negara-negara Islam tidak dapat mengawal bermaharja relanya fitnah mengkafirkan yang mendorong kepada pertumpahan darah, pasti negara tersebut akan diazab oleh Allah SWT. Manakala golongan yang tak terbabit secara langsung juga kena tempiasnya kerana mereka tidak mencegah penganiayaan tersebut dan membiarkan saudara Islamnya melakukan kezaliman kerana termakan fitnah-fitnah yang dikeluarkan para ulamanya. Atas dasar itulah menyebabkan baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa barang siapa memanggil dan menyebut seorang itu kafir atau musuh Allah, padahalnya bukan demikian, maka ucapan itu akan kembali kepada orang yang mengatakan itu. Hadis Bukhari. Amat jelas sabit ini memperlihatkan Rasulullah SAW memandang serius terhadap permasalahan isu mengkafirkan, kerana baginda SAW amat mengetahui keburukan dan kekejian tersebut yang akan mengarahkan kepada pembunuhan yang kemudiannya pasti akan mengundang azab Allah SWT. Ini mungkin jawapan kepada perpecahan dan kemunduran umat Islam pada hari ini. Semuanya akibat kemurkaan Allah SWT yang telah mengazabkan mereka kerana mereka masih lagi bermain api dengan mengkafirkan orang Islam yang lain.